السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, terapkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun judul asalnya Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Kita masih dalam perbincangan pada dosa ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dosa besar yang ke-12 iaitu riba. Sambungan pada muka surat 133 juga tersebut di dalam sebuah hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allahi alla yudkhiluhumul jannah wa la yuziqahum na'imaha mudminul khamr wa akilu riba wa akilu malil yatimi bighairi haqqin wal 'aqu liwalidayhi illa an yatubu. Yang bermaksud ada 4 golongan manusia yang diputuskan oleh Allah agar tidak akan dimasukkannya ke syurga, tidak dirasakannya kenikmatannya itu. Dalam hadis ini ada 4 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Ya, ini sudah putuskan nasib mereka, yang mana mereka tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak sama sekali merasai kenikmatan syurga. Yang pertamanya orang yang kecanduan minum khamar, arak. Yang kedua, pemakan harta riba. Yang ketiga, pemakan harta anak yatim tanpa hak, yakni dengan cara tidak benar. Yang keempat, penderhaka kepada kedua ibu bapa. Ini adalah merupakan 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sudah cop. Dan mereka ini sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan ke dalam syurga. Bahkan mereka tidak akan dapat merasakan kenikmatan syurga, yang mana nikmat syurga itu tidak tergambar betapa nikmatnya. Walaupun ada di antara nikmat dalam syurga yang kita rasai di dunia, tetapi nikmatnya tidak menyamai dengan apa yang kita rasai. Umpamanya makanan yang kita pernah makan di dunia akan ada di dalam syurga, walaupun segitu rasanya berlipat kali ganda nikmat berbanding dengan rasa nikmat makanan yang kita makan di dunia.
Jadi bermaksud segala kesenangan, segala kenikmatan di dalam syurga walaupun sama bentuknya, sama kita lihat di dunia, tetapi kenikmatannya tidak sama. Itu nikmat syurga. Dan dalam syurga tempat yang tidak ada kesukaran. Dalam syurga bukan tempat yang kita susah. Dalam syurga kita tidak akan menemui kesusahan, tidak menemui kesedihan, tidak menemui kepayahan, tidak. Syurga ni tempat yang penuh nikmat. Dan syurga ni tempat balasan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Syarat nak masuk syurga ni Allah Ta'ala tetapkan iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yani orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka syurga, dan syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah merupakan bentuk kenikmatan syurga yang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Iman ini maksudnya orang yang meyakini, mempercayai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan juga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahi akan segala sifat makhluk. Begitu juga meyakini, mengimani segala apa yang disuruh oleh Allah untuk kita imani. Dan kesemua itu dipanggil sebagai aqaidul iman, yakni simpulan iman. Disimpulkan segala rukun iman itu di dalam lubuk hati dan dia pegang sungguh-sungguh. Itu dia panggil aqidah. Aqidah mana? Simpulan iman yang tidak tercerai tanggal. Itu syarat pertama nak masuk syurga, mesti beriman. Yang keduanya mesti beramal soleh. Dia bertentang dengan amal soleh ini, maknanya melakukan maksiat kepada Allah. Amal soleh itu segala ketaatan kepada Allah, sama ada ketaatan yang berbentuk fardu ataupun wajib, dan juga termasuk ketaatan yang berbentuk sunat. Dan di antara yang berlawanan daripada ketaatan adalah kemaksiatan kepada Allah. Jadi orang yang melakukan maksiat kepada Allah, di antaranya adalah orang yang minum khamar ataupun orang ketagih minum arak. Dia tidak boleh berhenti minum arak. Orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, dan dia tidak akan merasai kenikmatan syurga. Yang keduanya orang yang memakan harta riba, terlibat dalam riba, sama ada riba duyun ataupun riba riba bentuk jual beli, duyun pinjaman, dan juga satu lagi al-buyu'. Ada dua bentuk riba, duyun dan juga riba al-buyu'. Dua bentuk riba dan pecahan daripadanya banyaklah. Kita boleh rujuk semula dalam kitab Ilmu Penuntut yang kita belajar dulu. Yang mana orang yang memakan harta riba, di mana sesungguhnya dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dapat merasai nikmat daripada nikmat syurga. Maknanya kalau tak masuk syurga akan masuk neraka, di mana di hari akhirat besok hanya ada dua tempat, sama ada syurga dan neraka. Tidak ada yang lain pada itu. Yang ketiga, pemakan harta anak yatim tanpa hak dengan cara tidak benar. Ini makan harta anak yatim. Mungkin satu orang yang diberi amanah untuk menjaga anak yatim, dan anak yatim itu ada harta dan dia makan harta anak yatim. Ataupun ada orang yang mungkin diberi amanah untuk menjaga sekolah anak yatim, dan dia makan harta-harta yang diinfakkan kepada anak yatim. Dan berbagai-bagai cara lagi yang boleh menunjukkan seseorang itu memakan harta anak yatim. Maknanya mengambil harta anak yatim tanpa benar, tanpa keizinan, dan digunakan harta anak yatim itu untuk kepentingan peribadi. Boleh ambil harta anak yatim tapi untuk kepentingan anak yatim, seperti makan minum dia, seperti persekolahan dia. Tapi yang lebih afdalnya, seseorang yang diberi amanah menjaga anak yatim, dia guna harta dia sendiri untuk membela anak yatim,
Kalau dia mampu, di mana itu adalah pahala yang besar. Andai kata dia tidak mampu dan anak yatim ada harta, boleh diambil harta anak yatim kadar untuk memberi makan ataupun persekolahan ataupun dari segi pakaian, pendidikan, kesihatan anak yatim. Boleh diambil harta anak yatim kadar itu, bukan untuk kepentingan sendiri ataupun bukan untuk kepentingan peribadi orang yang menjaga. Inilah yang paling berbahaya, makan harta anak yatim. Ini merupakan dosa besar. Seseorang yang makan harta anak yatim, na'udzubillah, dia tidak akan dimasukkan dalam syurga dan tidak akan dapat merasai kenikmatan syurga yang amat nikmat. Yang keempat daripada hadis ini, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang sedangkan ibu bapa adalah merupakan dua insan yang asbab daripada mereka lahirnya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini tidak menyembah selain daripada Allah. Makna dari sudut mensyirikkan Allah itu adalah merupakan satu dosa besar dan larangan daripada Allah dalam ayat itu. Yang keduanya diikuti berbuat baik kepada kedua ibu bapa dalam satu rangkap, yakni tentang ketauhidan kepada Allah dari sudut ibadahnya. Yang keduanya dari sudut agar seseorang itu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Pentingnya tentang kedudukan ataupun keberadaan ibu bapa kepada seseorang anak. Di mana kalau kita lihat apabila Allah Subhanahu wa taala gabungkan dalam satu ayat dengan dua gabungan, bermakna gabungan yang berikutnya adalah amat penting. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala gabungkan di antara ini gabungan yang lain, umpamanya iman dan amal soleh, bentuk gabungan. Maknanya bukan setakat iman, amal soleh itu penting, mana gabungan. Dan dalam ayat itu diantara mentauhidkan Allah dari sudut penyembahan kepada Allah yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, digabungkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sehingga dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut fala taqul lahumā uffin, janganlah berkata kepada ibu bapa kata pun tidak boleh. Apabila ibu bapa itu sudah tua, jangan sekali-kali kita membantah, cakap pun dah tidak boleh. Maknanya pentingnya kedudukan ibu bapa di sisi Allah. Dan realiti itu memang realiti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberadaan ibu bapa itu, di mana ibu lah. Seorang ibu yakni masa dalam rahim, dalam kandungan 9 bulan disebut oleh Allah, dan selepas itu lahirnya disusukan lagi sehingga sampai satu tahap yang anak itu sudah boleh berlepas diri daripada susu ibu. Lama masanya seorang ibu menjaga seorang anak, dan di antara risiko melahirkan anak itu boleh mati. Dan juga kepentingan bapa kepada anak, iaitu memberi nafkah, mencari nafkah. Itu tugas sebagai seorang suami dan juga seorang ayah ataupun bapa, di mana kesemua itu adalah merupakan di antara sebab-sebab yang pentingnya seseorang itu adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apatah lagi seseorang itu dilarang untuk menderhaka kepada kedua ibu bapa. Seseorang yang derhaka kepada kedua ayahnya, kedua ibu, ini kepada ibu dan ayahnya ataupun ibu dan bapanya, yakni mereka tidak akan dapat masuk syurga Allah, dan juga mereka tidak akan dapat merasa nikmat daripada nikmat syurga Allah. Kecuali kata Rasulullah illa an yatubu, melainkan bahawa yakni mereka itu bertaubat. Dalam penyelesaian daripada kederhakaan ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan jalan bagaimana nak mengadakan satu solusi. Kalau satu orang itu berdosa kepada Allah, bagaimanakah nak melepaskan diri dia daripada dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam sabda Nabi ini illa an yatubu, yakni
apabila melainkan satu orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan nak selesaikan masalah maksiat kepada Allah, yakni bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu maksud kembali kepada Allah dengan kembali yang sebenar. Dan apabila satu orang tu minum arak ataupun mabuk ataupun dia ketagih minum arak, caranya bertaubat. Bagaimana nak bertaubat? Berhenti daripada minum arak. Yang keduanya menyesal sebab minum arak. Yang ketiga berazam agar dia ni tidak mau minum arak lagi. Itu adalah merupakan syarat taubat. Apabila satu dosa kita lakukan kepada Allah, syarat taubatnya 3. Begitu juga mereka yang mengamalkan amalan riba, naklah bertaubat kepada Allah. Tapi ada satu perkara lagi, satu orang yang melakukan kezaliman kepada anak yatim dengan memakan harta anak yatim, yakni tidak memadai bertaubat kepada Allah. Dia kena memulangkan semula harta anak yatim yang dia pakai. Sebab boleh melibatkan selain daripada Allah, yakni melibatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan kezaliman, yang mana taubat itu tidak memadai hanya kepada Allah, tapi kena berhadapan dengan orang yang dizalimi. Kalau zalimi kepada anak yatim, mengambil harta mereka, naklah dipulangkan semula kepada mereka ataupun minta maaf kepada anak yatim. Begitu juga derhaka kepada ibu ayah. Ini paling berat ni, kena minta maaf kepada ibu ayah. Dan anda kata ibu ayah meninggal, itu lagi susah. Apabila orang yang dizalimi itu sudah meninggal, berat. Di antara cara yang mungkin kita boleh atasi perkara ini, mudah-mudahan ini dengan kita beristighfar, sedekahkan istighfar pada mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Yani yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala sebut fa'lam, maka ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Selain daripada Allah tu bukan Tuhan. Walaupun manusia mengaku Tuhan sana Tuhan sini, itu bukan Tuhan. Yang sebenarnya Allah, itu yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh beristighfar, minta ampun kepada dosa kita sendiri dan juga istighfar kepada orang lain, orang Islam. Kita boleh istighfar, yakni sedekah istighfar kepada mereka. Perbanyakkan istighfar kepada dua ibu ayah kita, kepada ibu ayah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati mereka di hari akhirat besok untuk memaafkan kita. Kalau tidak, bermasalah, masalah yang besar. Apabila ibu ayah dia tergurus hati dan dia tidak meredai hidup kita. Apabila tidak meredai hidup kita, sabit dengan hadis keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu ayah. Kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu ayah. Ini berat. Jadi apabila ibu ayah tergurus hati, di mana yang takut di hari akhirat besok dengan sebab derhaka kepada mereka, tergurus hatinya ibu ayah ini, yang mana kita akan na'udzubillah dicampakkan ke dalam neraka Allah. Jadi bagaimana di antaranya istighfar untuk kita sedekahkan kepada mereka, ataupun kita berdoa keampunan kepada mereka, sabit dengan hadis, sabit dengan dalil, yakni doa itu secara umumnya akan sampai atau diterima oleh Allah. Begitu juga boleh kita bersedekah. Kita sedekah kita hadiahkan kepada mereka. Mudah-mudahan orang yang kita zalimi itu di hari akhirat besok, apabila mereka melihat pahala yang mereka tidak buat, pahala itu tiba-tiba banyak. Di mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara itu lembut hati mereka untuk memaafkan kita. Tidak ada cara yang lain apabila orang yang dizalimi itu sudah meninggal. Jalannya begitu. Kita nak minta maaf dengan orang zalim, dia sudah meninggal. Jadi bagaimana mudah-mudahan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh yang kita sedekahkan kepada mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati mereka untuk memaafkan kita di hari yang perlu kita dimaafkan, ataupun perlu untuk mendapat kemaafan daripada orang-orang yang kita zalimi. Itu takut.
Di dunia ni kita boleh lari-lari daripada orang yang kita zalimi, tapi di hari akhirat besok tempat untuk dibalas, tempat untuk hisab, tempat untuk kira bicara, di sanalah adalah kesudahan daripada perjalanan hidup yang kita lalui. Di hari akhirat adalah merupakan kesudahan daripada perjalanan hidup yang kita lalui yang cukup lama, mula daripada alam arwah masuk ke dalam alam rahim sampai kepada alam syahadah, masuk ke alam kubur atau barzakh dan dibangkit di mahsyar. Di sanalah kesudahan kita, sama ada ke dalam syurga Allah ataupun neraka Allah, na'udzubillah. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu masuk neraka Allah dengan sebab melakukan kezaliman kepada manusia. Dan di antara kezaliman yang zalim kepada anak yatim, makan harta anak yatim, dan juga derhaka kepada kedua ibu bapa, dan kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan diriwayatkan juga bahawa si pemakan riba itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan rupa anjing dan babi akibat tipu daya mereka dalam memakan harta riba tersebut. Tidak ubahnya seperti orang-orang Yahudi yang disumpah menjadi kera dan babi. Na'udzubillah. Yani disebutkan di sini di hari kiamat besok, di hari kiamat kelak, orang yang memakan riba ini akan diubah rupa paras mereka menyerupai anjing dan babi. Akibat apa? Akibat tipu daya. Apa maksud tipu daya? Yakni mereka menyamakan di antara riba dan jual beli. Orang yang beramal dengan riba ni, dalam pahaman mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli, sedangkan jual beli itu halal, riba itu adalah haram. Tidak ubahnya seperti orang Yahudi disumpah menjadi kera dan babi, yang mana orang Yahudi ini pada zaman Nabi Musa AS dengan sebab maksiat kepada Allah, mereka ini berubah menjadi kera dan babi. Dan orang makan riba inilah mereka akan diubah muka mereka menjadi rupa anjing dan babi, sedangkan asalnya mereka dijadikan sebagai manusia. Tapi di hari akhirat besok dengan amalan riba ini, na'udzubillah, mereka akan diubah kepada satu binatang yang binatang tu kita tengok pun ada sesuatu yang agak keji lah. Walaupun di sisi Allah binatang-binatang itu tidak keji, tetapi dari sudut pandangan kita, anjing dan babi itu adalah merupakan satu binatang yang kita tidak sukai, dan ada hukum kepada anjing dan babi. Apa yang dimaksudkan Yahudi di sini? Yakni mereka yang dikenal dengan kaum hari Sabtu, yang menangkap ikan pada hari Sabtu dengan membuat tipu daya, padahal mereka telah dilarang Allah menangkap ikan pada hari itu atau bekerja apa saja pada hari itu. Lalu mereka memasang pukat pada hari Sabtu untuk diambilnya semua ikan itu pula pada hari Ahad, yakni besoknya. Apabila mereka tetap tidak mempedulikan peringatan dari larangan itu, mereka lalu disumpah oleh Allah menjadi kera dan babi. Ini perangai orang yang menipu ataupun menipu daya hukum Allah. Orang Yahudi ini pada zaman itu mereka ini diuji. Pada hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja, mereka kena cuti. Hari Sabtu itu hari cuti bagi mereka. Walaupun sebegitu, penduduk tepi pantai ini melihat ikan-ikan hari Sabtu banyak. Allah Ta'ala uji. Apabila mereka ini dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu, Allah Ta'ala uji. Hari Sabtu pula ikan banyak. Dan walaupun sebegitu, bagaimana mereka memasang pukat ataupun membuat jaring ataupun membuat lubang-lubang untuk ikan masuk kepada lubang itu pada hari Sabtu ataupun sebelumnya, di mana ikan itu terperangkap pada hari Sabtu, dan mereka tidak ambil ikan pada hari Sabtu sebab dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu. Tapi mereka ambil hasil ikan itu pada hari Ahad. Itu tipu daya mereka, sedangkan tidak boleh berbuat sebegitu. Jadi orang yang mengambil riba ini penuh dengan tipu daya. Apabila mereka tetap tidak mempedulikan peringatan dari larangan itu, mereka lalu disumpah Allah menjadi kera dan babi. Dalam hal ini, mereka yang suka membuat tipu daya untuk mengumpulkan harta riba dengan berbagai-bagai cara,
maka Allah Ta'ala tidak akan membiarkan zatnya diperdayakan oleh orang yang membuat perdayaan itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh ditipu. Zat Allah tu tidak boleh ditipu. Zat Allah tu mana? Allah lah. Zat Allah tu Allah. Nama bagi zat Allah tu adalah Allah. Allah tu nama bagi zat Allah. Maknanya Allah tu tidak boleh ditipu. Walaupun bagaimana satu orang yang cuba menipu Allah, memang dia tertipu diri dia sendiri. Orang yang menipu diri dia sendiri, dia zalim kepada diri dia. Orang yang menipu Allah, keduanya, yakni riba itu sama jual beli, di mana tipu daya itu dibalas dengan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada siapa pun yang mampu menipu Allah. Satu orang boleh menipu manusia yang lain, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh ditipu. Dan berkata Ayub Asy-Syakhtiyani, orang-orang yang memakan harta riba itu menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak kecil. Dan sekiranya mereka membuatnya, yakni riba, dengan secara terang-terangan, barangkali dosanya agak menjadi lebih ringan lagi. Dan sabda Nabi SAW, "Ar-riba sab'una baban, ahwanuha mislu an yankiha ar-rajulu ummah. Wa inna arba riba istiqalah ar-rajuli fi 'ardi akhihi al-muslim." Rawi Tabarani, yang bermaksud riba itu ada 70 macam caranya. Riba ni ada 70 macam, 70 jenis cara, kata Rasulullah SAW. Jadi riba ni adalah satu amalan yang betul-betul kritikal, satu amalan yang amat-amat dibenci oleh Islam. Sehingga dalam perkara riba ni agak detail penerangannya. Bermakna riba ni amalan mereka-mereka yang sebelum kita lagi. Sebelum kedatangan Islam, riba ni dah ada. Sehingga Islam datang menghapuskan riba, yang mana riba tu adalah merupakan kezaliman kepada orang lain. Jadi sehingga perkara riba ni agak detail disebut di dalam Al-Quran dan Hadis itu detail tentang riba ni. Apa jenis riba disebut secara jelas. Maknanya amalan ini sudah zaman berzaman dan datang Islam menghapuskan riba untuk memberi keadilan. Riba itu ada 70 macam caranya, sedang yang paling ringan caranya iaitu seperti orang yang menikahi menyetubuhi ibunya sendiri. Sedangkan dosa riba yang paling besar iaitu seperti seorang yang menyerang kehormatan saudaranya yang beragama Islam. Itu maknanya riba. Dan riba ni contoh di mana dia punya dosanya. Dosa riba ni seperti orang yang menyetubuhi ibunya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar iaitu seperti orang yang menyerang kehormatan saudaranya yang beragama Islam. Jadi menyerang kehormatan ni macam-macam bentuk lah. Menyerang kehormatan dari segi serangan mulut, menyerang kehormatan seperti mengambil hak orang lain dengan cara riba, ataupun dengan cara zalim, ataupun dengan cara rasuah dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu bentuk penyerangan kepada kehormatan saudara yang se-Islam. Kalau begitu, benarlah bahawa menyerang kehormatan seorang Muslim itu adalah merupakan satu pintu dari pintu-pintu riba yang paling besar. Jadi riba itu dianggap sebagai menyerang kehormatan orang lain, orang yang dalam keadaan kesusahan. Orang Islam yang dalam keadaan kesusahan, dia nak berhutang untuk membeli makan, untuk memberi minuman. Dan apabila kita nak memberi hutang itu, kita letakkan dengan syarat riba. Boleh pinjam RM50 tapi bayar besok dengan RM60. Maknanya menyerang kehormatan seorang Islam yang dalam keadaan susah. Sepatutnya kita tolong, tapi kita serang dengan sebab apa? Dengan sebab ketamakan. Anas pernah menceritakan bahawa pernah Rasulullah SAW berdiri berpidato kepada kita. Lalu beliau menyebut tentang persoalan riba dan memandang berat terhadap perkaranya. Kemudian beliau berkata pula, "Al-dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajul min ar-riba ashaddu min 36 zinatan fil Islam." Rawi Ibnu Abi Dunya.
Ia bermaksud satu dirham yang didapati oleh seorang daripada riba itu adalah lebih berat dosanya dalam Islam daripada membuat zina sebanyak 36 kali. Di mana riba ni kalau kita lihat kepada hadis ini, dia punya kesan ataupun dia punya dosanya, azab dosanya ataupun balasan orang melakukan riba ini berdasarkan kepada hadis ini. Satu dirham yang seorang terperolehi daripada urusan riba, di mana dosanya lebih berat daripada membuat zina sebanyak 36 kali. Jadi mana zina itu adalah merupakan dosa besar, yang mana riba itu adalah lebih besar daripada perbuatan zina itu sendiri. Jadi seperti kita sebutkan tadi, kadang-kadang satu orang dia meminjam, kadang-kadang sebab dia perlu. Orang meminjam ni biasa dia amat perlu. Orang dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, anak nak sekolah, anak nak makan, ataupun dia nak macam-macam kesusahan. Apabila dia minta pinjam, kita pula memberi syarat untuk diriba, untuk dengan cara riba, yang mana ianya adalah merupakan satu kezaliman. Sepatutnya orang yang dalam keadaan kesusahan kita bantu tanpa kita meminta bayaran semula. Kalau satu orang dalam keadaan susah, dia pinjam 100 kerana dia tak ada makan, anak tak ada makan, anak nak sekolah tak ada duit, patutnya kita beri percuma saja sebab tolong di atas nama Islam. Tapi apabila ketamakan ada seseorang tu memilih untuk menekan ataupun menzalimi orang yang susah, dia pinjam dan apa nak bayar kena berganda-ganda, maknanya itu adalah merupakan satu daripada bentuk riba yang amat zalim. Orang yang susah dia zalimi pula, maknanya mencerobohi akan kehormatan maruah orang Islam itu sendiri. Kalau dia tak pinjam, dia tak boleh makan. Kalau dia tak pinjam, anak tak sekolah. Tiba-tiba satu orang yang tamak dengan harta duit, dia menggunakan riba untuk menekan, menzalimi orang Islam yang lain. Apakah perkara itu boleh kita terima dengan akal yang sihat? Benda itu baik. Tentulah akal yang sihat kita tidak boleh terima perkara itu baik. Sepatutnya orang susah ditolong, bukan dizalimi ataupun ditindas. Dan inilah kalau kita lihat bagaimana boleh kita pahami dalam hadis ini, bagaimana orang yang mengambil manfaat ataupun beramal dengan riba itu dosanya dosa besar. Begitu juga zina, dosa besar. Tapi dosa riba itu dinisbahkan oleh Rasulullah SAW lebih besar daripada dosa zina. Dalam hadis yang lain pula, beliau bersabda lagi, riba itu mengandungi 70 macam dosa, dan dosa yang paling ringan sekali ialah seperti seorang berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Mungkin ada orang yang berzina dengan ibunya sendiri, na'udzubillah. Tak boleh nak digambarkan ibu yang melahirkan dia berzina, na'udzubillah. Jadi dua-dua ini memang rosak hatinya, akalnya rosak. Yang ini orang yang sebagai ibu pun sanggup berzina dengan anaknya, anak sanggup berzina dengan ibu yang melahirkan dia, yang menyusukan dia, berzina, na'udzubillah. Tak boleh kita nak gambarkan di kepala kita ada orang yang macam tu rosak, akalnya rosak. Dan riwayat lain, dosa yang paling ringan sekali seperti yang menikahi ibunya sendiri. Orang menikahi ibunya sendiri pada zaman sebelum Islam, pada zaman jahiliyah, yakni pada zaman itu anak boleh menikahi ibunya sendiri, bukan setakat menikah ibu tiri, tapi ibunya sendiri. Na'udzubillah. Apabila kedatangan Islam, Islam memuliakan seorang ibu. Orang Islam memuliakan institusi perkahwinan itu dengan syarat-syaratnya, di mana ibu itu adalah merupakan satu lambang kehormatan dalam keluarga, sehingga ibu dan ayah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaris dengan ayat yang kita bacakan tadi, yakni wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yakni dalam ayat yang sama tentang mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah, yakni menolak kesyirikan. Dalam perkara yang sama pula Allah Subhanahu Wa Taala suruh berbuat baik kepada ibu ayah. Jadi kesemua itu menolak akan amalan-amalan jahiliyah yang bertentang dengan fitrah manusia itu sendiri.
Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa katanya si penerima riba dan si pemberi riba, yakni dalam muamalahnya sama-sama di dalam neraka, wa na'udzubillah. Ini menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kata beliau, orang yang menerima riba dan juga orang yang pemberi riba, kalau si piutang dan si berhutang yang beramal dengan amalan riba ini, kedua-duanya sama-sama ke dalam neraka Allah, na'udzubillah. Jadi kalau kita ni pernah terlibat dengan riba, bertaubatlah kepada Allah. Jangan kita ni tak rasa apa-apa, jangan kita ni tak rasa salah apa-apa. Kalau kita terlibat dengan riba, yang lepas tu nak buat macam mana? Riba ni bukan kezaliman kepada manusia, kezaliman kepada Allah secara umum lah. Walaupun dalam riba hutang ni zalim kepada orang lain, tapi dalam perkara riba ni secara umumnya zalim kepada mana, melakukan suatu maksiat kepada Allah. Jalan yang macam mana? Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebut tadi, illa an yatubu, melainkan bahawa mereka bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ingatlah, ini amalan-amalan dahulu sebelum kita ni dah jadi orang yang belajar, orang yang kenal akhirat, orang yang bertungkus lumus untuk akhirat. Kita renung ke belakang dulu, ada tak kita terlibat dengan riba? Kalau kita terlibat dengan riba, kita mohon ampun kepada Allah sebelum kita mati. Kalau tidak, apabila kita mati, tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita daripada masalah riba ni. Orang pun tak tahu kita terlibat dengan riba, anak kita pun tidak tahu. Dia minta ampun kepada Allah, kepada kita dalam perkara umum saja. Ya Allah, ampunlah dosa ibu ayah kita, ampunlah dosa ibu ayahku, umpama macam tu. Dia mana bentuk umum, dia tidak tahu kita terlibat dengan apa. Dan juga dosa-dosa ni yang lebih utama kita sendiri minta kepada Allah, bukan orang lain. Dosa riba ni, na'udzubillah. Mungkin kita tak terlibat dengan zina, na'udzubillah, tapi kadang-kadang dalam dunia sekarang ni mungkin seorang tu pernah terlibat dengan riba. Minta ampun kepada Allah. Jangan kita tu senang hati, rasa macam tak ada dosa apa-apa. Mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan kita daripada bencana riba itu, amin. Fasal dari hal menghadiahkan tambahan. Ini biasanya contoh-contoh bagaimana riba itu boleh berlaku. Dalam dunia sekarang ni biasa kita dengar riba, biasa kita dengar rasuah, di mana kadang-kadang orang keliru di antara rasuah dan riba. Riba itu bukan rasuah, rasuah itu bukan riba. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika seorang berhutang kepada anda lalu dia memberikan sesuatu kepadamu, maka janganlah anda menerimanya, kerana demikian itu adalah riba. Kata Ibnu Mas'ud, apakah yang dimasukkan riba? Kalau kita memberi hutang kepada seorang, lepas tu dia memberi sesuatu kepada kita tambahan ataupun sesuatu yang lain selain daripada dia bayar hutang kita. Kita bagi hutang 100, dia bagi 100, lepas tu dia bagi buah jambu 1 kilo. 1 kilo tu apa? Buah jambu tu apa? Maknanya kata Ibn Abbas, itu adalah menunjukkan unsur riba. Kita pinjamkan dia 100 dan dia bawa bagi kita 100 dan dia bagi 1 bakul buah rambutan. Rambutan sebakul tu apa? Ibn Abbas kata, Ibn Mas'ud kata dia adalah merupakan satu daripada contoh riba. Sebab kalau kebiasaannya dia tidak bagi apa-apa kepada kita. Kalau dia nak bayar hutang saja. Hari lain dia nak bagi buah tu, maknanya tidak ada kaitan dengan riba. Jangan ada di sana unsur berterima kasih kerana memberi hutang, dia beri satu benda sebagai tambahan. Jadi ada unsur riba di situ, kata Ibnu Mas'ud. Jadi jaga-jaga. Berkata Al-Hasan Bishri radhiyallahu anhu, jika seorang berhutang kepadamu lalu engkau datang makan-makan di rumahnya, maka yang demikian itu adalah makan yang haram. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Hasan Basri ini adalah merupakan ulama daripada generasi salaf ni. Satu ulama daripada zaman tabi'in.
Mana kata Hasan Basri, jika seorang berhutang kepadamu, satu orang berhutang kepada kita, lalu engkau datang makan-makan di rumahnya, maka demikian itu adalah makan yang haram. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang menarik suatu munafaat, yakni keuntungan, maka demikian itu adalah riba. Ini yang dipahami oleh Hasan Basri. Yakni semua pinjaman yang menarik suatu munafaat, yakni keuntungan, maka demikian itu adalah riba. Kita beri pinjaman kepada satu orang, dia buat baik kepada kita, dia belanja kita dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah umum daripada hadis ini, munafaat daripada riba. Kalau kita tak bagi hutang, dia tak bagi apa-apa dekat kita. Kata Hasan Basri, ya ini adalah merupakan satu contoh daripada riba. Bahaya ni. Ini orang-orang ni, golongan salaf ni, mereka amat-amat menjaga dalam soal ini. Jadi kita kena hati-hatilah. Yang ini Hasan Basri ini salah seorang daripada ulama yang merintis jalan zuhud. Zuhud ini adalah merupakan satu daripada jalan yang dirintis oleh Hasan Basri. Zuhud itu memang asalnya dah ada dalam agama, tapi ada orang yang mengembangkan konsep zuhud. Dan kerana itulah kata lihat bagaimana Hasan Basri ini amat berhati-hati sangat dalam hidup dia. Hasan Basri sezaman dengan Rabi'atul Adawiyah. Satu, ini dua insan yang cukup menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga-jagalah. Dalam perkara ini pun golongan salaf berhati-hati. Dalam perkara ini, beri hutang kepada orang, dia ajak makan di rumah dia, dia ajak minum teh. Jadi berdasarkan kepada pandangan Hasan Basri, ini adalah merupakan satu keuntungan daripada riba berdasarkan kepada hadis ini. Nama sekarang ini bukan setakat itu, riba ini lebih daripada itu. Yang berhutang wang ringgit, berhutang sana, berhutang sini. Walaupun hutang-hutang itu semua disyaratkan dengan riba. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lagi, man syafa'a li rajulin syafa'atan fa awliya ilaihi hadiyatun fa huwa sukhtun. Yang bermaksud siapa yang menjamin seorang lalu orang itu memberinya hadiah, maka hadiah itu adalah haram. Azan. حي على الصلاة
Dan yang membenarkan kata-kata Ibnu Mas'ud di atas tadi, iaitu sabda Nabi SAW yang berikut. Apa kata Mas'ud tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika seorang berhutang kepada anda, lalu dia memberikan sesuatu kepadamu, maka janganlah anda menerimanya, kerana yang demikian itu adalah riba. Dan yang penjelasannya awal tadi, di mana kata-kata Ibnu Mas'ud itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, man syafa'a li rajulin syafa'atan ahliya lahu 'alayha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabi riba. Rawahu Daud. Yang bermaksud, siapa yang menjamin seorang dengan satu jaminan, lalu dia memberikan satu hadiah, maka diterimanya hadiah itu samalah seperti dia telah mendatangi suatu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud, yakni orang yang berhutang, lepas tu dia pula menerima satu hadiah daripada orang yang dia beri hutang, yang mana itu adalah merupakan satu bentuk riba. Berdasarkan hadis inilah kepahaman daripada hadis ini, siapa yang menjamin seorang dengan satu jaminan, lalu dia memberikan satu hadiah, maka diterimanya hadiah itu samalah seperti dia telah mendatangi suatu pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Selain disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Maka kita memohon kemaafan dan keafiatan kepada Allah Ta'ala dalam agama kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan pendek, riba termasuk salah satu penyakit masyarakat moden yang telah merebak kumannya ke dalam akar umbi kita sekarang ini. Lantaran perkembangan yang sudah terlalu menyeluruh kepada hampir-hampir ke semua rupa muamalah baru dan cara-cara jual beli moden sekarang, maka orang Islam yang pada mulanya telah mengaku bahawa riba itu haram secara mutlak dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sudah sedikit demi sedikit menampakkan keraguannya pada setengah-setengah cara muamalah dan perkongsian yang baru ini, yang mana sepatutnya perlu untuk disemak semula pergolakannya yang baru pada riba itu, sehingga dapat dipisahkan mana yang haram daripada yang tidak haram, kalau boleh dikatakan tidak haram. Maknanya keraguan tentang hukum riba ni dah ada setengah daripada orang Islam, dan ada juga mereka yang menafikan, menidakkan ataupun menafikan, ataupun ada orang yang meragukan ataupun mengkritik hukum riba ini, sedangkan riba ini jelas disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Ini berlaku pada zaman kita. Apabila terlalu banyak muamalah-muamalah yang terlibat dengan riba, ada orang yang mengkritik hukum-hukum riba ini. Jadi orang mengkritik hukum riba ini bukan setakat dosa besar riba. Orang yang mengkritik hukum Allah, dia berhadapan dengan yakni jalan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Umumnya orang Islam yang hidup pada zaman kita ini telah terjebak ke dalam perangkap riba, sama ada dia mahu atau tidak mahu, sebab mereka adalah sebahagian dari umat yang hidup di dalam dunia ini. Padahal dunia hari ini dalam muamalahnya sudah umum.
tidak sepi dari pertaliannya dengan riba, baik muamalah itu antara orang Islam dengan orang bukan Islam maupun antara orang Islam dengan orang Islam itu sendiri. Riba itu tetap tidak dapat dielakkan lagi, sama ada disebut dengan nama yang asli maupun direkakan nama-nama yang baru oleh badan-badan keuangan yang tertentu untuk mengelakkan dari kekeliruan umum. Maka ia tetap berjalan dalam landasan riba juga akhirnya. Kemudian riba yang baru ini berlainan sekali sifatnya dengan riba yang pernah terkenal dalam zaman dahulu. Mungkin perkembangan perniagaan yang baru sekarang ini agak berlainan juga disebabkan pembawa arus evolusi dalam mencongak untung rugi. Ataupun mungkin orang zaman sekarang sudah lebih pintar bercatur perniagaan sehingga timbul idea-idea yang positif yang benar-benar dapat menguntungkan semua pihak termasuk yang miskin sekaligus. Sebab itu rasanya patut diperhatikan semula perkara riba ini, khususnya terhadap teori-teori riba moden yang menarik keuntungan dua pihak dan bersifat kurang membahayakan dalam banyak halnya, supaya kita umat yang bodoh dalam liku-liku hukum agama yang betul dapat mengerti, tidak terus tinggal bodoh, lalu dapat mempraktikkan Islam kita dalam keadaan benar-benar faham dan tidak keliru atau selalu dikelirukan oleh mereka yang memegang kuasa atau autoriti dalam agama. Jadi apa kesimpulannya? Apabila kita nak bermuamalah, carilah muamalah-muamalah yang agak selamat daripada riba, ataupun dia punya persen kemudaratannya lebih sikit. Mungkin dalam masalah-masalah keuangan moden ini di mana ada unsur-unsur riba, carilah muamalah-muamalah yang berperbankan Islam yang lebih minima dia punya risiko riba. Itulah cara kita, tidak boleh. Sedangkan kita ada pilihan untuk mengelakkan diri daripada terjebak secara terus kepada riba, kepada satu institusi yang kurang. Mungkin kita nak katakan semua bersih daripada riba pada zaman sekarang ini mungkin payah sikit. Mana-mana institusi keuangan pun ada mungkin sedikit, tapi kesan dia punya pilihan kita itu kena ambil mana yang kurang, yang paling minima yang terlibat dengan riba, yang ada sedikit unsur riba. Mungkin dalam sudut-sudut persen yang mereka mengatakan itu adalah sebagai urusan, sebagai upah kepada urusan minima, setakat yang minima, bukan setakat yang banyak. Jadi boleh kita lihat di mana sistem keuangan Islam itu ada yang bentuk-bentuk yang minima lah. Kita kata minima dalam masalah riba. Dan kalau kita ni tidak perlu kepada perkara itu, salah. Kalau umum-umum macam kita ni agak-agaknya tak ada terlibat sangat dengan masalah hutang, perlu nak beli rumah lagi, nak beli kereta lagi, benda-benda macam tu. Yang ni agak kita boleh elakkan. Kalau kita nak membeli juga, carilah keuangan Islam. Mana keuangan Islam tu agak-agak mereka ni agak minima. Kalau boleh terlibat dengan riba pun agak-agak yang paling minima. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni, riba tu adalah macam mana fikir pun dia adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.